warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan 10 ingin membentangkan subjek falsafah dan perkembangan pendidikan dalam Malaysia GGGA 5032 yang bertajuk Kemahiran Berfikir Aras Tinggi dalam Sistem Pendidikan Kebangsaan. Okey, baiklah. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan rakan seperjuangan saya. Yang pertama adalah Muhammad Burhanuddin Afghani bin Muhammad Saib. Yang kedua, Azra Izzati binti Hasri, Hajra binti Baharudin, Muhammad Aminul Hafiz bin Azizan, dan saya sendiri, Nur Azia Nadia binti Azinun. Baiklah, seterusnya, marilah kita memulakan sesi pembentangan ini yang akan dibentangkan oleh Afghan. Kemahiran berfikir aras tinggi KBAT sudah menjadi sebahagian daripada sistem pendidikan di Malaysia sejak Januari 2013. KBAT diperkenalkan sebagai usaha membentuk kemahiran intelek tinggi pelajar yang merangkumi keupayaan menganalisa, menilai dan mencipta. Ia merangkumi pemikiran yang kreatif, logikal dan kritikal, atau mudahnya menggalakkan pelajar untuk mengeluarkan idea yang lebih kritis dan kreatif. Inisiatif KBAT adalah satu usaha berterusan Kementerian Pelajaran Malaysia KPM untuk melahirkan insan yang seimbang dan bertanggungjawab terhadap kemakmuran negara. Pemupukan dan pembudayaan KBAT dapat membantu murid melakukan operasi pemikiran seperti membuat analisis dan inferensi yang seterusnya meningkatkan kefahaman serta meningkatkan prestasi pencapaian mereka. Isu kemahiran berfikir aras tinggi KBAT adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan kepada kemampuan pelajar untuk berfikir secara kritis dan kreatif. Secara mudahnya, murid mencerap sesuatu data ataupun maklumat, kemudian diproses dalam minda dan akhirnya dikeluarkan semula dalam pelbagai bentuk. KBAT melibatkan aktiviti yang mendorong analisis mendalam, penilaian, sintesis, dan penerapan pengetahuan dalam situasi nyata. Ia bertujuan untuk mengembangkan kemahiran berfikir yang lebih kompleks dan relevan dalam konteks pembelajaran. Andai kata seorang murid diberikan satu soalan dan murid itu mampu memberi jawapan dalam pelbagai bentuk, idea baru dan melihat daripada pelbagai sudut yang berbeza, disinilah dikatakan wujudnya pemikiran berbentuk kreatif dan inovatif dalam pelajar tersebut. Ini membuktikan KBAT perlu diterapkan dalam PDPC agar murid yang belajar dapat membina tahap pemikiran yang baik untuk keperluan kerjaya abad ke-21. Terdapat beberapa elemen KBAT dalam PDPC seperti menggunakan alat berfikir, sesi soal jawab menggunakan soalan aras tinggi, aktiviti aplikasi, aktiviti perbincangan, aktiviti berbentuk jangkaan awal atau kajian masa hadapan dan aktiviti membuat refleksi. Penggunaan alat berfikir yang biasa digunakan adalah seperti peta I think, peta minda, 6 thinking hats. Penggunaan alat berfikir seperti ini memudahkan murid untuk lebih memahami secara scanning dan skimming serta menjimatkan masa pengajaran. Sesi soal jawab yang banyak menggunakan kata tanya mengapa dan bagaimana serta soalan-soalan yang meminta penjelasan dan pandangan dapat melatih murid untuk memberi idea yang lebih kreatif dan kritis. Oleh itu, peranan guru sangat signifikan dalam menerapkan kemahiran berfikiran aras tinggi dalam kalangan murid ini. Walaupun guru telah didedahkan mengenai konsep dan kaedah kemahiran ini sewaktu menjalani latihan dulu, guru juga perlu meningkatkan kemahiran berfikir mereka agar mereka dapat memberi yang terbaik kepada murid dalam proses pengajaran. Seterusnya, beberapa objektif menjadi fokus utama dalam kajian ini. Yang pertama, sejauh mana guru memahami konsep KBAT, kaedah pengajaran yang berkaitan, dan kecekapan mereka dalam mengintegrasikannya dalam pengajaran harian. Yang kedua, mengukur sejauh mana KBAT diintegrasikan dalam pengajaran guru, termasuk keberkesanan kaedah pengajaran dan aktiviti yang digunakan dalam pengajaran. Dan yang ketiga, untuk menentukan hubungan antara penggunaan KBAT dalam pengajaran dengan pencapaian aktiviti pelajar. Dalam kajian KBAT dalam sistem pendidikan kebangsaan, terdapat beberapa isu yang timbul. Yang pertama, sejauh mana pemahaman guru tentang PAK21 dalam kurikulum pendidikan Malaysia. Kajian oleh Bernard Tahimbail, Supiana Ciapan, Maslinda Bungut mendapati bahawa guru-guru belum menguasai sepenuhnya tentang PAK21 dalam kurikulum pendidikan Malaysia. Dalam kajian tersebut juga, hanya seorang responden sahaja yang memahami sepenuhnya elemen kritikal yang terdiri daripada pemikiran kritis, pemikiran kreatif, kemahiran komunikasi, kemahiran kolaborasi. Responden yang lain hanya berjaya menjelaskan dua ciri-ciri PAK21, yaitu pembelajaran berpusatkan murid dan pembelajaran kreatif.
Isu yang kedua pula ialah kesediaan guru melaksanakan kebat dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Menurut kajian yang sama, mendapati bahawa guru masih belum mempunyai kesediaan penuh dalam melaksanakan kebat dalam PAK21. Guru-guru juga mempunyai kefahaman yang kurang lengkap tentang kebat selain belum menguasai sepenuhnya tentang PAK21. Dalam pelaksanaan PDPC pula, kebanyakan guru-guru lebih selesa menggunakan pendekatan tradisional seperti kuis dan kerja berkumpulan. Seterusnya, guru-guru masih terbelenggu dengan cabaran pelaksanaan dan pengaplikasian kebat di bilik darjah dengan masalah kekurangan kemudahan fizikal di dalam bilik darjah, masalah kekurangan bahan-bahan sokongan mengajar, dan sebagainya. Isu yang ketiga iaitu pertimbangan pelajar yang berbeza tentang kebat melibatkan perbezaan dalam kemampuan, gaya pembelajaran dan keperluan pembelajaran. Setiap pelajar mempunyai tahap kecekapan kebat yang berbeza. Sesetengah pelajar mungkin memerlukan banyak bimbingan ataupun sokongan untuk mencapai tahap kemahiran berfikir aras tinggi ini. Sebagai contoh, seorang pelajar mungkin memahami dan mengaplikasikan konsep kebat dengan cepat, sementara pelajar lain mungkin memerlukan lebih banyak latihan dan panduan yang berbeza untuk menguasai sesuatu subjek tersebut. Bukan itu sahaja, malahan pelajar memiliki gaya pembelajaran yang berbeza yang mungkin lebih berkesan apabila pelajar melalui aktiviti praktikal ataupun kreatif, sementara yang lain lebih selesa dengan pembelajaran melalui bacaan ataupun penerangan secara lisan sahaja. Okey, hai, Assalamualaikum dan juga selamat sejahtera. Saya Azra Izzati akan meneruskan presentation kita dengan tajuk tujuan kajian. Okey, tujuan kajian kita adalah bagi mengkaji keberkesanan kebat dalam sistem pendidikan kebangsaan untuk menilai tahap kesedaran dan pemahaman guru tentang penggunaan kebat, untuk menilai pelaksanaan kebat dalam proses pembelajaran dan pengajaran di sekolah, dan juga untuk menilai kesan pelaksanaan kebat terhadap pencapaian pelajaran di sekolah. Jadi, tujuan kajian ini ianya selari dengan objektif kita seperti yang telah disebutkan oleh Hafiz tadi. Jadi kita nak tengoklah sama ada di akhir perbincangan nanti objektif ini akan tercapai ataupun tidak. Seterusnya kita akan pergi kepada metodologi. Metodologi kajian adalah kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mendapatkan data dan menjawab soalan-soalan yang berkaitan penyelidikan. Jadi kajian yang dijalankan ini menggunakan pendekatan reka bentuk kualitatif di mana kita akan memperoleh pandangan daripada 5 orang guru dengan kita menanyakan ada 5 jenis soalan yang kita akan tanyakan. Guru itu mempunyai pengalaman yang berbeza, sekolah yang berbeza, mereka suasana sekolah yang berbeza dan latar belakang mereka memang berbezalah. Jadi kita akan menemu ramai mereka dan mendapatkan pandangan mereka mengenai soalan-soalan yang kita tanyakan tadi. Dan seterusnya penyelidikan dijalankan untuk memastikan sama ada berlaku ataupun tidak mengenai kemahiran berfikir aras tinggi dalam sistem pendidikan kebangsaan. Jadi ada 5 soalan yang kita tanyakan itu iaitu pertama, bagaimanakah guru ini mendefinisikan kebat itu sendiri? Apakah pemahaman mereka mengenai kebat itu sendiri? Yang kedua, apakah tahap kompetensi guru dalam pelaksanaan kebat? Macam mana kecekapan mereka menggunakan kebat ini dalam proses pembelajaran? Yang ketiga, apakah jenis aktiviti ataupun strategi pengajaran yang guru itu gunakan bagi merangsang pemikiran secara kritis dan juga kreatif pelajar? Yang keempat, bagaimana guru melihat dan menilai keberkesanan pengajaran kebat ini terhadap pelajar? Macam mana mereka menilai setelah mereka menggunakan kaedah-kaedah yang mereka gunakan, strategi yang mereka gunakan, macam mana mereka menilai? Jadi yang kelima, sejauh mana guru ini melihat perubahan dalam diri pelajar itu sendiri dari segi akademik sejak memulakan pengajaran kebat, sama ada keberkesanan kebat ini memberi impak yang positif maupun negatif. Jadi itu yang kita akan dapatkan daripada hasil perbincangan nanti. Seterusnya saya akan teruskan presentation ini. Saya akan pass kepada presenter yang seterusnya, iaitu Hajrah. Dipersilakan. Seterusnya ialah dapatan dan perbincangan dari kajian yang kami jalankan. Antara soalan yang ditujukan semasa temu bual, pertama ialah bagaimana guru mendefinisikan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu kebat. Semua responden yang ditemu bual memahami apa itu kebat. Responden menyatakan kebat adalah proses kemahiran berfikir secara intelek
dengan pemikiran yang meluas dan mendalam, yaitu berfikir di luar kebiasaan. Secara ringkas, berfikiran kreatif dan kritis tentang sesuatu perkara, yaitu berfikir di luar kotak pemikiran. Soalan yang kedua ialah, apakah tahap kompetensi guru dalam pelaksanaan KEBAT? Responden menyatakan tahap kompetensi guru dalam melaksanakan KEBAT meliputi pengalaman dan perancangan guru, serta kepelbagaian dalam strategi pengurusan PDP, termasuk kemahiran berkomunikasi dan kemahiran pengurusan bilik darjah. Soalan seterusnya ialah, apakah jenis aktiviti atau strategi pengajaran yang guru gunakan untuk merangsang pemikiran secara kritis dan kreatif pelajar? Antara jawapan responden ialah menggunakan teknik pembelajaran konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang menekankan aktiviti akademik yang banyak memberi input, pengetahuan dan kemahiran kepada murid melalui interaksi dua hala. Seterusnya, memberi peluang kepada murid berfikiran kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah, serta meningkatkan tanggung jawab dan menggalakkan pembelajaran sesama rakan. Aktiviti atau strategi pengajaran seterusnya ialah strategi penyalaan yang baik sebagai salah satu strategi terpenting dalam meningkatkan kemahiran berfikir kritis pelajar. Dan seterusnya ialah memperbanyakkan aktiviti pembelajaran berasaskan projek, iaitu PBL. Pembelajaran PBL mendedahkan pelajar dengan kemahiran berfikir untuk menyelesaikan masalah tugasan dan merupakan proses pembelajaran yang aktif serta menyeronokkan. Soalan temu bual seterusnya ialah mengenai bagaimana guru melihat dan menilai keberkesanan pengajaran KEBAT terhadap pelajar. Responden melihat dan menilai keberkesanan pengajaran KEBAT melalui proses penilaian formatif, yaitu penilaian yang dibuat secara berterusan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, soal jawab, latihan, dan ujian mingguan. Selain itu, responden juga menyatakan agar memperbanyakkan lagi aktiviti yang membabitkan penyelesaian masalah bagi menggalakkan murid cenderung untuk menggunakan kemahiran menganalisis, mengsintesis dan menilai apakah konsep yang boleh digunapakai untuk menyelesaikan masalah. Soalan seterusnya ialah sejauh mana guru melihat perubahan dalam prestasi akademik pelajar sejak memulakan pengajaran KEBAT. Hasil temu bual mendapati responden melihat perubahan yang baik dari segi kemahiran kognitif murid tentang kepentingan memahami, menganalisis dan menerapkan amalan dalam kehidupan seharian. Terakhir ialah, adakah KEBAT memberi impak positif terhadap pencapaian akademik pelajar di sekolah? Kesemua responden bersetuju bahawa KEBAT memberi impak positif terhadap pencapaian akademik pelajar, tetapi juga dalam menjalani kehidupan seharian serta mampu menyelesaikan permasalahan dengan mudah. Seterusnya ialah hasil perbincangan berdasarkan mini kajian yang telah kami jalankan, ialah kami mendapati kefahaman guru dalam mendefinisikan KEBAT adalah pada tahap yang tinggi. Seterusnya, kami mendapati tidak semua guru berkompeten dalam melaksanakan KEBAT semasa pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, guru perlu lebih kreatif dalam mempelbagai aktiviti dalam kelas agar murid lebih seronok untuk belajar. Guru perlu merancang pendekatan strategi yang merangkumi pelbagai kaedah yang digunakan untuk mengajar kumpulan murid yang pelbagai. Contohnya kumpulan pelajar yang lemah, kumpulan sederhana dan kumpulan yang pelajar yang cemerlang agar dapat memenuhi keperluan setiap kumpulan. Apa yang kumpulan kami dapat rumuskan adalah yang pertama, hasil daripada kajian mendapati bahawa rata-rata guru yang menjadi responden kami menyatakan bahawa KEBAT merupakan elemen yang sangat penting bagi sistem pendidikan kebangsaan. Dan yang kedua, ketiga-tiga objektif kajian ini dapat dicapai dengan jayanya. Seterusnya, penilaian secara formatif adalah menjadi pilihan utama guru menilai tahap keberkesanan pengajaran KEBAT.
Dan terakhir adalah keberkesanan kebat memberi impak yang positif dalam diri pelajar bukan hanya sekadar dalam akademik, namun untuk kehidupan seharian juga. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.